Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera Jelun turut membahaskan perkara yang telah dibangkitkan oleh Yang Berhormat Rembau. Bermula dengan permintaan daripada Negeri Kedah Darul Aman, di mana kita lihat rata-rata orang Kedah semakin dapat menerima vaksinasi ini, walaupun di peringkat awalnya mereka rasa agak sangsi, tetapi walaupun ada minat untuk divaksinasi, malangnya kerana kerenah birokrasi yang melibatkan pendaftaran melalui MySejahtera, maka kadar pendaftaran agak rendah seperti mana yang dilaporkan oleh Yang Berhormat Rembau. Oleh kerana itu, saya alu-alukan tindakan yang telah dibuat oleh pihak Musti untuk membuka pelbagai cara-cara lain untuk mendaftar, dan ini tentunya banyak membantu masyarakat kita khususnya di luar bandar. Dan saya ingin mohon, adakah boleh pihak kementerian pertimbangkan bagaimana untuk kita mengurangkan ataupun ketepikan terus birokrasi yang dilakukan ini, supaya kerja-kerja vaksinasi ini dapat disegerakan, diperluaskan juga. Kedah adalah negeri yang menyumbang kepada Jaminan Bekalan Makanan, dan usaha untuk mengeluarkan makanan seperti beras ini adalah dianggap sebagai perkhidmatan yang diperlukan ataupun essential services. Oleh kerana itu, kita sangat mengharapkan Kedah turut dapat diberikan keutamaan untuk mendapatkan vaksin sebanyak yang mungkin. Tuan Yang Di-Pertua, saya lihat apa yang telah dilakukan oleh negara seperti Amerika Syarikat apabila Presiden Biden mengambil alih tampuk kepimpinan negara tersebut. Antara perkara yang paling utama beliau lakukan ialah untuk memulihkan keyakinan rakyat terhadap Rumah Putih ataupun White House. Sebelum dia memulakan program vaksinasi dalam pentadbirannya, saya lihat di Malaysia ini pun itu satu perkara yang perlu kita lakukan untuk meyakinkan rakyat bahawa apa juga yang diusahakan oleh kerajaan bagi membendung penularan wabak ini adalah dengan sifat penuh profesionalisme dan telus. Malangnya ada juga wakil-wakil daripada pihak kerajaan yang telah tunjukkan teladan yang tak baik, maka itulah yang menjejaskan keyakinan rakyat terhadap ketulusan yang saya maksudkan sebentar tadi. Seterusnya ialah mengenai PPV, termasuklah PPV Mega. Kita terkejut apabila mendengar berita bahawa ada lebih 200 daripada pekerja-pekerja, termasuklah ada yang sukarelawan di IDCC didapati positif. Saya sangat kecewa dengan keadaan ini kerana di PPV lah sepatutnya mereka menunjukkan contoh yang paling baik yang boleh diteladani oleh rakyat dalam mematuhi SOP. Saya tahu bahawa penyakit ini walaupun dijangkiti lebih 200 daripada pekerja, tidaklah bermaksud ianya akan menjadi kluster baru yang akan menyebarkan, akan menjadi super spreader. Tetapi walaupun begitu, amalan ataupun budaya keselamatan perlu diterapkan oleh pekerja-pekerja kita, khususnya di PPV ini, supaya tidaklah kita menjadi masalah pula kepada rakyat. Walaupun begitu, saya juga ingin mengucapkan setinggi-tinggi tahniah dan terima kasih kepada semua frontliners kita yang telah bertungkus lumus untuk mengerjakan tugas mereka. Seperkara lagi ialah soal kekeliruan di antara kementerian. Saya dapati kenyataan-kenyataan yang telah dibuat oleh menteri-menteri. Pertamanya 16 Jun, Yang Berhormat Gombak berkata bahawa pekerja kilang diutamakan melalui PIKAS. Kemudian 17 Jun, Rembau pula umum, pelajar-pelajar SPM dan STPM didahulukan. Kemudian 30 Jun, pelajar keluar negara pula diberi keutamaan. 14 Julai, Tenggara pula umum bahawa bukan SPM kerana STPM yang didahulukan. Saya rasa lebih baiklah kalau anggota-anggota kabinet ini setuju dulu sebelum mengeluarkan kenyataan-kenyataan mengelirukan seperti itu. Akhir sekali saya ingin bertanya, Musti telah mengumumkan geran khas program surveillance genomic COVID-19 untuk menentukan apa variants
yang teredar dalam masyarakat kita. Saya ingin bertanya berapa jumlah grant tersebut dan bila grant itu diluluskan, apakah institusi yang terlibat dan apakah hasil daripada pasukan ini. Terima kasih. Terima kasih, Muhammad Jalun.